itu perlu mempunyai perasaan sayang pada pelajar. Sayang pada pelajar, menganggap pelajar itu sebagai macam cikgu ada muda lagi sebagai adik, sebagai macam cikgu lama sebagai anak, mesti menganggap pelajar sebagai anak. Kalau kita ada prinsip itu, insya-Allah kita kerja itu secara ikhlas. Mudah. Secara ikhlas dan kita menganggap pelajar ni yang paling cikgu tak ingat tentang kat sini sebelum cikgu ada menjadi seorang kaunselor, cikgu ingatkan kita sebagai seorang kaunselor ni jangan ada sikap pilih kasih. Pilih kasih maksud cikgu, contohlah belajar daripada kelas depan, kelas sederhana, kelas yang paling belakang, apa semua, mesti kita lari semua sama. Dari segi rupa, tak kira lah yang handsome ke, yang cantik ke, yang kurang handsome ke, yang kurang cantik ke, mesti sama. Lepas tu dari segi peranan di sekolah, dia ajar biasa ke, pengawas, ketua pengawas, PRS, penolong kelas, ketua kelas, pelajar KFP, pelajar yang paling kecoh di kelas, kita mesti ajar mereka sama saja. Sama. Jangan ada perasaan pilih kasih. Kalau kita ada perasaan pilih kasih, pelajar tak akan suka gitu. Dia akan rasa. Dan kita pilih kaunseling pun malas. Itulah salah satu punca kata punca pelajar tidak suka mendekati kaunselor. Cikgu, dekat sekolah ni adakah proses-proses sesi kaunseling itu berlangsung? Proses-proses macam mana? Proses contohnya pelajar masuk dalam bilik tu dia kena buat apa dulu, cikgu buat apa kat dia. Proses sebelum berakhirnya sesi kaunseling ni cikgu tengah-tengah beberapa proses ni biasanya kalau cikgu nak pertama dari segi pemerhatian cikgu sendiri, cikgu tengok sebab konselor cikgu ni terikat kepada program guru penyayang. Program guru penyayang, unit kaunseling ni cikgu sebagai setiausaha guru penyayang. Biasanya sebagai seorang setiausaha guru penyayang, cikgu kena berada di pintu pagar setiap waktu harian, waktu pagi. Kat situ kita akan tengok budak macam mana. Contohlah, bila cikgu berada kat situ, tengok nampak pelajar tu contoh dapat murah. Tu cikgu panggil. Cikgu panggil terus? Panggil, bukan panggil abang-abang macam tu. Dia kat dia, tepuk belakang dia, bertanya sihat ke tak apa. Boleh tak jumpa cikgu lepas ni? Tanya-tanya lah. Yang tu. Dari segi perhatian. Lepas tu masa kita masuk kelas, kita boleh tengok juga budak pelajar macam mana. Lepas tu, tapi kat sini cikgu kata macam kat sini, unit kaunseling kat sini mempunyai hubungan yang rapat dengan unit disiplin, unit hak ehwal murid, penolong kanan hak ehwal murid, pengetua, penolong kanan, guru kanan. Biasanya pengetua pun ada juga. Bawa pelajar tu untuk panggil rujukan pengetua. Bawa pelajar untuk cikgu dia mengapa cikgu menjalankan sesi kaunseling kepada pelajar yang dia gunakan unit kaunseling lah. Lepas tu dari segi penekanan hak ehwal murid pun ramai juga pelajar tu yang merujuk kepada unit kaunseling. Begitu juga dengan guru-guru lain. Dari segi prosedur, bila mereka datang ke unit kaunseling, mereka perlu mengisi borang maklumat diri lah. Maklumat kat situ dipanggil maklumat diri klien. Klien tu pelajar. Dalam borang tu ditulislah, tulis nama, tempat tinggal, nombor telefon, pekerjaan ibu dan bapa dia apa dia, tempat bekerja mak dan ayah kat mana. Kat situ tu tulis lah. Lepas kat situ juga di borang tu ada juga kod. Kod tu merujuk kepada bilangan pelajar yang datang ke bilik kaunseling. Contoh bilangan pelajar yang untuk tahun 2021 lah contohnya. Okey, datanglah pelajar rujukan daripada PKM Pendidikan dan ehwal murid sudah terbitin ke cikgu ya cikgu. Jadi cikgu dapat kena buatlah kod tu. Kod contoh dia kod KI tu kaunseling individu. Kaunseling individu lepas tu L tu daripada cikgu Laili. Sebab cikgu ada kawan 2 orang lagi kaunselor Laili. Lepas tu 001 tu boleh guna Melayu tersebut lah. 001 bermakna pelajar ni untuk tahun
2021 ni merupakan pelajar yang pertama datang di kaunseling. Lepas tu slash pula 01 tu merujuk kepada pelajar tersebut merupakan orang baru mengadakan sesi kaunseling kali pertama. Kita tulis lah tu untuk mengelakkan berlaku pilihan pelajar. Untuk data juga lah. Untuk data semua tu. Okey, pada pemerhatian cikgu, selepas klien menjalani sesi kaunseling, ada apa-apa perubahan pada diri mereka lah selepas tu yang berdasarkan pemerhatian cikgu? Dari segi pemerhatian cikgu tu ada perubahan lah. Perubahan tu macam cikgu cakap tadi lah. Kita nak mengubah manusia ni bukan senang, memang susah. Dia mengambil masa juga. Ada setengah daripada pelajar tu kita panggil berulang-ulang kali pun depan kita okey cikgu nampak okey settle semua. Selang 2-3 hari lepas tu berlaku lagi sampai dia habis sekolah. Tapi 2-3 tahun lepas tu, 4 tahun tu dia akan balik kuliah sini. Dia setengah lah datang balik. Okey, kat sini kita nampak perubahan dia. Contohnya ya kan, terima kasih sebab saya masih ingat lagi cikgu kata-kata cikgu. Ada juga macam tu. Bergantung pada pelajar. Ada setengah tu sekali kita jumpa dah nampak okey. Ada setengah tu dah berulang kali, banyak kali masa kali tak okey pun ada. Macam cikgu cakap tadi lah, sebagai manusia dah. Kita cikgu manusia juga, kaunselor manusia juga dah. Kita nak mengubah pelajar satu-satu ni tak boleh juga, bergantung pada diri sendiri. Tapi penting kita sebagai seorang kaunselor di sekolah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang kaunselor lah. Setiap pelajar tu kalau boleh kita jangan terlepas kita memperhati pelajar tu macam mana daripada pelajar. Kita tahu masalah yang dibawa oleh pelajar dalam sesi kaunseling tu perlu dirahsiakan. Tapi jika boleh cikgu kongsikan secara umum lah, apakah yang masalah-masalah yang selalu pelajar bawa jika datang ke sesi kaunseling? Kalau kat di SMP kami ni sebab dia sekolah kawalan berbanding sekolah lain, saya rasa tak terharu sangat. Sebab masalah yang paling utama kat sekolah ni, kalau kebanyakan menjadi sekolah akademik lah. Nak kata masalah yang menyebabkan macam sekolah lain tu, dia rasa tak ada sangat. Disiplin macam penyalahgunaan dadah setakat ni, cikgu rasa tak ada lah kat sekolah kami ni. Kebanyakan masalah melibatkan akademik, masalah kewangan keluarga, macam tu je. Tak melampau sangat lah. Tak melampau sangat lah, tak ada lah. Sekolah kluster kan? Tak ada lah masalah yang menyebabkan terpaksa merujuk kepada polis ke apa semua. Sekolah kami kan sekolah kluster. Sebab dia orang kan kawalan yang paling berat pasal akademik lah. Kurang motivasi untuk belajar. Macam tak terima tu, contoh kalau kelas aliran sains, akademik apa semua tu. Kalau yang kes-kes macam tu, pelajar ni dihantar oleh guru mata pelajaran tu sendiri ataupun dia datang sendiri? Jadi ada setengah tu yang cikgu merujuk ada, yang dia orang datang sendiri pun ada, yang kita panggil pun ada. Sebab keputusan dia orang tu, result periksa dia orang tu tak kira lah, daripada tingkat 1 sampai dan semua penyerahan masing-masing akan hantar ke kita sendiri. Untuk kita buat rujukan dah. Kalau nampak pelajar paling tercorok tu unit kaunseling. Okey, kita tahu jika sebut tentang kaunseling kan, macam saya sekolah dulu-dulu pun, bila kita tengok ada pelajar masuk dalam bilik kaunseling tu, mesti rakan-rakan dia pandang serong dekat pelajar dia kata, jadi mesti ada buat masalah ni, dia ni mesti buat hal ni. Betul ke cikgu? Apa pendapat cikgu? Memang ada juga macam tu pelajar kat sini pun. Tapi bila dia orang dah selalu datang ke bilik kaunseling, dia orang akan mulai faham lah. Datang ke bilik kaunseling ni bukanlah untuk lain masalah sahaja. Dia orang datang ke bilik kaunseling ni untuk mencari maklumat pasal kerjaya pun ada. Lepas tu untuk mendapat apa-apa info semua. Macam pelajar yang lepasan SPM tu,
SPM pun ada juga data kaunseling untuk mendapat pendedahan lah tentang kerjaya. Tapi macam tadi ada setengah pelajar pun ada juga dah. Biasanya yang pelajar tingkatan 1, 2 yang mereka selagi tidak memahami unit kaunseling. Bila datang ke unit kaunseling, mereka menganggap pelajar tu ada masalah apa semua tau. Tapi bila mereka dah datang ke unit kaunseling sekali, mereka dah mula faham. Biasanya bila pelajar datang ke unit kaunseling sekali datang, memang boleh rasa takut tau. Lepas pada dia datang sekali, memang serunya akan datang pula. Bila mereka datang, tak perlu kita faham. Dia sendiri akan datang. Akan datang lah untuk berjumpa cikgu. Tak kira lah dia cerita apa-apa semua. Dia selesa lah. Dia dah selesa. Tak kira lah dengan cikgu ke, dengan kawan cikgu ke. Masih ada lagi lah mentaliti pelajar yang takut nak masuk bilik kaunselor, takut nak jumpa Ada, biasa pelajar tingkat 1 lah. Sebab dia tak dari segi pendedahan tak didedahkan sangat. Macam sekolah rendah kan tak didedahkan sangat. Dia baru masuk, baru berubah fasa kan. Ya, tapi bila dia orang datang sekali ke bilik kaunseling, lepas tu dia orang akan datang sendiri. Dia seronok pula. Kerak pula datang. Banyak ni kan info. Okay, kita tahu macam saya katakan tadi, isu kena dirahsiakan. Adakah cikgu rasa menyimpan rahsia pelajar ni jadi satu beban untuk cikgu? Isu pasal etika kerahsiaan ni kita tengok macam mana. Sebab memanglah kita menjalankan proses kaunseling ni, kita mesti terikat kepada etika kerahsiaan. Tapi etika kerahsiaan ni kita tengoklah masalah pelajar baru tu macam mana. Kalau lah pelajar tu datang ke bilik kaunseling, dia datang ke bilik kaunseling, dia mengeluarkan isu yang boleh mencederakan diri dia sendiri dan orang lain lah. Contohnya contoh cikgu, dia cerita dia datang cikgu ni dengan keadaan kita nampak muka dia sapu apa semua ni. Contoh dia kata dia yang tahu tu cikgu malam garam bila saya balik rumah, saya rasa tension cikgu, rasa stres sangat apa semua ni. Balik rumah nanti tu saya nak pukul abang saya ke, nak pukul adik saya ke, saya nak minum racun ke. Lepas tu contoh saya nak bakar bangunan sekolah ke semua tu. Isu tu dapat etika kerahsiaan tu tak perlu rahsia. Tak perlu rahsia pun bukan pada semua orang tahu. Tapi kita perlu membawa benda-benda ni kepada pihak sekolah. Yang kedua, apa tindakan yang akan kita lakukan terhadap pelajar tersebut. Kalau kita rahsia, ada rasa apa yang berlaku? Bahayalah kepada orang lain. Bahaya kepada orang lain, mencederakan diri sendiri. Tapi kalau masalah yang biasa-biasa boleh pakai akademik, contoh dia minat kepada rakan sekelas, macam tu, yang tu kita kena rahsia lah. Kita nak macam mana. Okay cikgu, kita dah sampai ke penghujung lah tuan-tuan. Tapi sebelum kita ni, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada anak-anak muda, terutamanya yang bergelar sebagai pelajar dalam mendepani apa jua masalah yang dihadapi? Pada pelajar, cikgu nak bagi ingatan bahawa kita mesti kuat semangat. Kita kena pegang pada prinsip kita kuat semangat. Setiap daripada kita, selagi kita bergelar sebagai seorang manusia, kita tidak akan terlepas daripada masalah. Kalau kita tak ada masalah, bukan manusia pula kita, betul tak? Betul. Kita mesti ada masalah. Tak kira masalah kecil ke, besar ke. Setiap orang, Allah uji masalah setiap orang tu tak sama. Ada yang besar, ada yang kecil tau. Sebab Allah dah tahu tau tahap kemampuan seseorang tu untuk kita menghadapi masalah. Yang penting kita kena kuat semangat lah. Kuat semangat, selalu mendekati diri kita dengan Allah apa semua. Sabar. Kita mesti yang penting kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Yang tu kalau kita ingat macam tu, kita okey lah. Kena kuat semangat. Pandai kawal diri. Kena pandai kawal diri. Sebab sekarang ramai remaja stres, Depression. Ramai. Tapi kita kena kuat semangat lah. Okey cikgu, sebelum kita mengakhiri sesi temu kita pada hari ini, boleh cikgu bagi tips untuk menjadi murid dan kaunselor yang berjaya? Murid Murid yang berjaya dan sebagai kaunselor yang berjaya.
aktiviti untuk yang cikgu apa yang boleh cikgu berikan sebelum kita menamatkan sesi temu ramah kita pada hari ini. Sebagai seorang murid ni, kita sebagai seorang murid tu memanglah kita kata sebagai murid kena berusaha bersungguh-sungguh apa semua tu. Tapi cikgu nak tekan kepada kita, kepada semua pelajar bahawa kita mesti mempunyai sikap kita menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa kat rumah dah. Bila berada di sekolah perlu menghormati guru sebab cikgu ni merupakan ibu bapa kita yang kedua lah. Sekolah. Contohlah pelajar tersebut tu memang dia cuma nak akademik. Dia pandai apa semua, matematik, pandai semua subjek pandai, cuma lagi sekolah tapi tidak mempunyai sikap menghormati kedua ibu bapa. Yang tu tak boleh keluar lah. Tak berkat. Tak berkat dah. Tanpa doa kedua ibu bapa. Begitu juga tidak menghormati guru-guru, rakan apa? Rakan sekolah pun kita kena hormati juga. Rakan-rakan kita juga. Jangan bercakap kasar, jangan apa? Mudah sambung apa semua tu. Patut sebagai seorang konselor jangan Berjaya lah. sebagai seorang konselor berjaya ni, seperti cikgu cakap tadi, kita mesti mempunyai sikap menjiwai sebagai seorang konselor lah. Profession kita. Di profession kita ni, kita kena sayang lah. Di samping diri kita sendiri ni, kita mesti sentiasa menjaga tingkah kita sebagai seorang konselor. Kita bukan macam cikgu biasa tau. Kita sebagai seorang konselor mesti terikat pada peraturan dah sebagai seorang konselor. Biar kita nampak ada perbezaan dengan guru lain. Biar pelajar tengok kita pun belajar tertarik dengan kita. Tertarik, ingin mendekati kita, ingin mengenali kita. Kalau kita ada sifat macam tu, insya-Allah tau. Macam Syuhada je rasa insya-Allah lah tau. InsyaAllah. Dapat menjadi seorang konselor yang cemerlang lah. InsyaAllah. Macam kita kena sayang kerja kita, sayang murid kita. InsyaAllah. Okay, cikgu, saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi membantu saya, sudi berkongsi pengalaman sebagai seorang konselor yang sudah lama bekerja sebagai. Cikgu pun juga cikgu berdoa semoga Syuhada dapat menjadi seorang konselor yang terbaik lah. InsyaAllah. Dia sentiasa menyayangi pelajar. Kita mesti Syuhada bila jadi seorang konselor ni, dalam hati kita ni mesti kita ada niat ingin membantu pelajar, menjadi seorang pelajar lah. Tak kira lah pelajar tu dari segi akademik ke, tapi yang penting dari segi tingkah laku pelajar, perangai pelajar macam mana. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada saya dan kepada adik saya yang mendengar juga, kepada cikgu, khususnya pada saya lah sebagai seorang pelajar bimbingan dan kaunseling. Okay, insyaAllah cikgu, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.